Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the channel, guys. Right, so in this video saya nak cerita teknik saya pakai untuk counter masing, okay? Macam like always, dalam group tu pun you guys selalu minta lah macam mana tuan buat trading plan dan sebagainya. Jadi dalam video ni kita nak tunjuk lah insyaAllah macam mana kita raih profit dari counter masing, okay? Right. Actually kita ada juga counter yang kita nak review tau, tapi tak sempat. Maybe insyaAllah weekend ni punya video kot, right? Kita nak review, okay? Hopefully tak naik lagi. Alright. Like always, like in the group saya dah mention that Teladan membuat all time high, right? Harga all time high sebelum ni is 680. You guys boleh refer kat chat. Okay, sebab saya tak sempat nak review counter, jadi before saya jump into masing, saya just nak cakap sikit lah. You guys boleh tengok dekat situ chat Teladan, okay, IPO dekat sini, dan all time high dia sebelum ni dekat 680, dia break all time high dekat sini, dan dia bermain di paras all time high, okay, yang tertinggi, right. Jadi itu satu. Okay, lagi satu saya nak cerita kenapa saya cut loss HLT. Sebab ada yang tanya macam mana tuan buat trading plan untuk HLT, right? Okay, as you guys nampak dekat sini, okay, kita tak boleh nak review banyak sangat sebab kita nak masuk masing. Saya nak cerita pasal masing, tapi for the sake of orang yang tanya tu, you guys boleh nampak critical level kat sini 1, 2, 3, banyak kat sini critical level, testing kat sini 1, 3, 3, 0. Okay, jadi kenapa saya entry 1330? You guys boleh tengok dekat grup Telegram saya ada hantar saya punya order, buy order saya kat 1330. Okay, saya buat order 1330 dekat sini bila dia break harga ni, right. Jadi kenapa saya cut loss? Okay, bila saya buat harga tu break, harga tu, okay, saya ada dua choice. Okay, sama ada saya nak cut loss terus bila dia pecah balik 1330 tu, maksudnya dia menunjukkan dia tak berjaya lah maintain atas RBS dia, which adalah critical level dia lah dekat situ. Okay, right. Sebab kalau dia tak berjaya satu, kita boleh cut loss terus, maksudnya 1320, 1310, tapi sikit lah kita punya risiko tu. Okay, jadi bila macam saya pernah cakap, bila you nak profit yang agak tinggi, you tahu lah cut loss you jauh sikit, right. Jadi dekat mana cut loss saya tahu? Okay, dekat situ line critical, bawah cut loss let's say 1320, tapi saya tahu jauh sikit dekat harga close yang sebelum. Harga close sebelum dekat 1280. Jadi saya punya cut loss bawah harga close 1270. You guys boleh tengok. Okay, dan normally macam saya cakap dalam group that kalau saham tu dia break support critical level, dia akan menunjukkan support yang seterusnya. So kita sebagai momentum trader, adakah make sense untuk kita nak hold? You guys boleh nampak kat sini, maybe dia akan pergi sampai sini, contoh, right. So bila you beli RM1.3 dah tak jadi, okay, let's say you target sampai RM1.5 contoh, right, tapi dah tak jadi, you kena cut loss. Kalau you momentum trader lah, you kena cut loss sebab benda tu dah kira tak jadi. Okay, you tak boleh nak hold sebab glove okay lagi apa benda semua. Benda tu you akan suffer a big loss lah, right. Kalau dia jatuh sampai sini, nanti satu modal you sangkut dan sebagainya. Sebab esok you nak tengok counter lain pula, contoh, sebagai momentum trader. Okay, that is the problem. Kalau you dah niat nak momentum trade, dan tiba-tiba you tukar pula kepada investment, benda tu dia akan jadi masalah kepada trading progression you. Okay, jadi sebab itulah kenapa saya cut loss critical level 1330. Saya saya tahu cut loss saya jauh sikit dekat previous close. Bila dia tak berjaya maintain atas 1280, you guys boleh tengok dia menuju ke sini, right. As simple as that, kan, nampak. Sebab itulah guys, saya tahu ramai cakap basic sangat benda ni, kan. Okay, benda ni tak basic, tapi ramai orang overcomplicated kan dia, dan terlampau underrated kan dia. Penting sangat-sangat. Okay, jadi sebenarnya, okay, saya nak cakap satu benda guys. Sebenarnya kita tak plan pun. Okay, sekejap kita plan. Alright, macam ni, Sabtu ni kita actually tak plan pun nak buka sharing session tu untuk public. Okay, kita buka untuk hari tu yang siapa yang dah join sharing session khas. Okay, tapi disebabkan masih ada slot, okay, kita rasa macam why not buka kepada public. Okay, ada 10 slot, 10 slot. Okay guys, kepada 10 slot yang pertama, orang yang pertama, ni lah kita akan ambil nama lah, right. Apa yang saya nak cerita kat sharing session tu guys, penting sangat-sangat, right. Saya nak cerita macam mana saya buat trading plan saya bila saya buat entry, dekat mana saya tahu cut loss saya, macam mana saya trade saham-saham yang gap up, macam mana saya trade saham-saham yang breakout. Benda tu saya nak cerita, jenis-jenis breakout, 52 weeks high, breakout lepas consolidation, saya nak cerita benda tu. Okay, kepada sesiapa yang memang nak belajar, right, nak dengar lah apa yang saya share guys,
boleh join sharing session tu guys kepada 10 orang saja, sebab macam saya cakap kita tak nak ramai sebab nanti kita akan buat Q&A. Right, kita nak jawab setiap satu soalan orang tanya. Okay, supaya boleh faham betul-betul. Okay, jadi insyaAllah, berbaloi sangat kepada lagi-lagi, yang nak join. Nak belajar lah macam mana nak buat trading plan, macam mana nak entry, cari entry, Okay, alright. Alright, kita masuk terus masing. Okay, kita nak cerita apa saya nampak yang menyebabkan saya nak entry. Okay, right. Benda ni ramai lah tanya kan, apa yang nampak dan sebagainya, boleh tak bro share. Okay, jadi saya nak share apa yang saya nampak. Right, first thing sekali, my main concern adalah gap sesuatu saham. Okay, dan benda ni saya cakap banyak kali, dan ada yang komen dari dalam video lepas, tuan cakap berulang kali. Okay, even though ada yang cakap macam tu, saya akan cakap juga 1,000 kali, 10,000 kali, banyak tu lah saya akan cakap. Okay, benda yang paling penting bila you nak beli saham, direction. Okay, direction sesuatu saham tu. Tak ada teknik-teknik special. Yang orang ni yang tim saya lah, yang untung alhamdulillah lah konsisten. Okay, jadi benda yang penting direction dengan gap sesuatu saham. You nak tahu saham tu menuju ke mana. Okay, right. Jadi bila saya my first concern bila saya nampak critical level dekat sini. Okay, 975. Right, you guys can see that. Okay, 975, 980. Right. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, testing kat sini resistant dan dia break kat sini. Ngam-ngam atas tu. Okay, jadi bila saya dah nampak ni adalah hari sebelum tu. Okay, saya beli dekat sini. Betul. Right. Ni adalah hari sebelum tu dan dia tak, dia buat some sort of resistance kat sini dan dia close kat sini. RM1 1 sen. Okay, jadi macam ni. Bila sesuatu saham tu dia close, dia breakout dan dia close atas resistance yang sebelum ni, okay, itu adalah satu petanda baik. Okay, adakah you boleh terus entry? Ada juga teknik yang you terus entry untuk esok dia nak naik lagi. Okay, you guys tahu kan, geng-geng BTST selalu buat macam tu. Okay, tapi yang saya nak cerita ni adalah teknik gap up. Okay, bila saham tu you dah tengok saham tu, you dah kaji saham tu. Okay, in terms of fundamental pun benda tu dah support. Kita dah cerita dekat video lepas dan masing ni dia join, dia nak join, glove sector. Okay, you boleh baca lah dia punya news tu. Dan benda tu kita tahu healthcare pun tengah gerak sekali. Okay, obviously it's gonna bring some sort of effect jugalah dekat dia. Okay, benda tu penting. Okay, you nak tahu sentimen sesuatu counter tu macam mana. Okay, jadi bila dia dah close atas RBS, atas resistance, okay, satu petanda baik, news, okay, dua, alright, then dia buat gap up. Okay, dia ada lah saham ni dalam watchlist you. Bila you tengok, okay, during pre-market, okay, 8.30 sampai pukul 9, you tengok saham-saham mana yang gap up, betul? Okay, dan ada juga yang cakap nak tunggu petang dulu ke beli lah. Ni adalah persoalan yang besar yang ramai cakap nak tunggu petang dulu ke. The thing is guys, bila you tunggu petang, right, kalau dia dah naik 20% macam mana? Okay, that is the problem. Okay, jadi apa yang you boleh buat pakai teknik gap up. Okay, benda ni saya nak share dekat sharing session saya nanti, InsyaAllah Sabtu ni. Okay, jadi kepada yang berminat sangat nak belajar teknik ni, join lah. Okay guys, right, InsyaAllah dalam 2 jam setengah macam tu lah. Okay, sharing session tu. Banyak benda lah saya nak share pasal breakout semua. Okay, jadi untuk 10 orang saja. 10, minta maaf sangat. InsyaAllah next week kita nak buat sharing session lain pula. Okay, yang ni untuk topik ni, gap up semua ni adalah 4 topik, kita bagi slide nanti. Right, bila saya dah nampak gap up, okay, pre-market saya dah nampak gap up 103, 104 masing. Apa yang saya buat saya entry terus. Sorry, saya entry terus. Okay, sekarang ni the big question is, okay, macam mana saya nak buat trading plan saya? Okay, the first thing is you guys boleh nampak that critical level dia kat 970. Okay, adakah saya nak buat support dekat situ? Okay, itu satu persoalan dia. Dan kedua is dekat mana saya nak tahu resistance saya. Okay, untuk saya TP. As you guys can see that very clear, area resistance adalah dekat sini. Critical level yang betul-betul critical adalah 1240. Okay, harga sekarang time tu 103, 104 time saya entry tu. Okay, make sense tak untuk saya nak buat TP kat situ? Saya punya potential risk, let's say, okay, benda ni lah. Macam saya cakap, bila you nak buat trading plan, cut loss you ni bergantung kepada profit you sebenarnya. You kena cari area yang make sense lah. Okay, sebagai momentum trader, okay. Jadi let's say kalau you punya potential profit, let's say 20 bit, takkan you nak tahu risiko you 2 bit je, betul tak? Tak make sense lah, kan? Jadi tapi let's say kalau potential profit you 5 bit je, takkan you nak tahu you punya cut loss 5 bit, betul? Tak make sense lah juga. Benda tu penting. Sebagai seorang trader, you kena tahu you punya reward.
Okay. Jadi bila saya dah tengok potential profit saya RM1.2 besar. Okay. About 20 bit lah let's say. Okay. 20 bit contoh. Okay. Jadi make sense lah saya, kalau make sense lah bagi saya untuk saya nak tahu jauh sikit stop loss saya. Okay. Dalam keadaan ni ada dua teknik. Okay. Stop jap. Alright. Dalam keadaan ni kita ada dua charge macam saya cakap dekat SLT tadi. Sama ada kita nak bergantung pada potential profit kita, sama ada kita nak cut loss terus bawah harga opening kita. Okay. Ataupun bawah daripada previous close. Okay. Obviously kalau you guys tengok dekat sini tak beza jauh pun. Okay, ni harga opening let's say 104, harga previous close 101, tak jauh. Tapi ada saham-saham yang dia gap up jauh. Okay, 10 bit gap up. So dia punya gap tu besar antara harga opening dengan previous close tu. So dekat situ benda tu you akan tanyalah dekat mana satu nak tahu cut loss. Dalam keadaan ni maybe you tak kisah sangat lah nak tahu 101. Okay, tak nak bagi you pening sangat. Apa-apa pun you kena decide potential profit you. You tengok potential profit you. Okay, kalau potential profit you 20 bit contoh, dekat dalam keadaan ni let's say 20 bit, 15 bit contoh, make sense tak you nak cut loss 101? Maksudnya 3 bit, 4 bit contoh, bawah 101 let's say RM1. Make sense lah, betul. Okay, you punya potential profit 15 bit, 20 bit contoh. Tapi right, kalau let's say you punya potential profit 15, 20 bit, tapi you punya cut loss setakat 1 bit, bagi saya tak make sense lah. Kan, terlampau kecil. You nak untung yang besar tapi you punya risiko terlampau kecil sangat-sangat, which tak make sense lah. Okay, on the contra pula, kalau you buat potential profit you kecil dan dia punya cut loss lebih kurang macam potential profit pun tak make sense. Contoh, you punya potential profit let's say 5 bit, tapi cut loss you 5 bit juga contoh. Tak masuk, tak logik lah. Okay, tu penting kepada yang tanya macam mana nak buat cut loss, alright, dalam keadaan ni. Okay. Jadi saya dah cakap saya nampak potential profit saya dekat sini RM1.1240. Jadi saya tahu kalau saya bawah 101. Okay, itu adalah critical level bagi saya. Alright. Sebab kenapa? Harga previous close, candle tutup yang semalam. Benda ni pun kita nak cerita juga dekat sini session Sabtu ni, candlestick punya close semua. Okay, aduh. Right, dah cerita sekarang, itulah tak sempat. Okay. Right. Jadi sebab saya nak buat sharing session tu sebab kita ada Q&A. Right, kita ada orang tanya nanti kalau orang tu tak faham apa yang saya cakap, sebab saya tahulah saya cakap ni laju semua. Saya tahu, saya sedar benda tu. Okay. Jadi saya nak buat Q&A, orang tanya saya jawab terus. Orang tanya saya jawab terus. Okay. Right. Alhamdulillah, so far yang join semua alhamdulillah berpuas hati lah. Okay. Right, so bila nampak 101 cut loss, okay, saya dah entry sebab gap up 104 sebab saya dah nampak before that dia berjaya close atas resistance. Okay, EP cut loss. Okay, dekat mana TP saya? Disebabkan saya nampak 1240 ni terlampau jauh. Apa yang saya buat? Saya selalu cakap benda ni, ingat tak? Apa yang saya buat? Saya akan buat resistance yang lagi dekat daripada resistance yang jauh tu. Contoh, ni terlampau jauh ni. Macam mana saya nak TP sikit-sikit? Ingat tak? Saya cakap buat resistance satu, ataupun juga boleh pakai guide ataupun for Fibonacci. Right? Terpulang kepada mana yang dah selesai. Okay, you guys boleh nampak kat situ support dan resistance kat sini. So saya buat, dan ada juga resistance kat sini hari sebelum tu 107. Saya buat resistance kat situ. So saya dah beli 104, dia naik sampai 107, 108, 109 dan dia jatuh balik, dan dia naik jatuh balik semalam lah. Okay, jadi bila dalam keadaan ni apa you nak buat? Mesti you takut lah, lemak kalau dia jatuh balik macam ni. Okay, macam ni. Apa yang saya buat saya still stick to my trading plan, that selagi dia tak jatuh bawah 101 sotong pula 101, saya takkan cut loss. Betul? Right? Dan kalau dia berjaya close atas 107, which is resistance dia yang sebelum ni kat sini, I'm happy. Lagi akan menyedapkan hati kita lah. Tak payah kita nak tanya orang, coach boleh tak hold lagi semua. Benda ni lah guys, bila you dah tahu benda ni, you akan tenang. You akan dah relax dah. So saya nampak dia close 108. At that time saya happy. Sebab sebelum nak close tu dia main dekat area 105, 106, which I'm a bit concerned lah. Sebab 107 tu resistance dia. So bila saham ni dia close at bawah resistance, benda tu dia agak tak bagus sangat lah. Mestilah you nak dia keluar atas resistance, betul? So bila saya nampak dia close atas 108, okay, good side. Dan esok tu pula dia gap up 109. Dekat sini you boleh tengok kan, dia gap up. Okay. Dekat situ saya dapat bahawa yes. Okay, aku nampak bahawa dia ada tenaga lah nak pergi ke RM1.2. Okay, right. Jadi apa yang saya buat dalam keadaan ni, saya hold. Okay, tapi lepas beberapa minit, alright, sebagai momentum trader, obviously volume is my concern jugalah. Okay,
volume keep on masuk, keep on masuk banyak, right? Dan normally at that point sepatutnya dia dah pergi dekat area sini dah lah patutnya, tapi dia tak naik lagi. Okay, dia tak naik lagi, right? Time tu di 109 111 dia, tapi dia macam struggle sangat-sangat dekat situ. Dan apa yang saya buat saya referkan, okay, saya take sikit profit, alright, saya take sikit profit 109. Okay, sebabkan itulah saya jual. Kalau ada yang cakap kenapa jual 109 sedangkan 107 support yang baru, kan? RM1.2 resistant. Okay, benda ni is sebagai seorang momentum trader, benda ni you kena, dia subjektif tau, you kena be smart lah, right? You dah nampak kan support kat sini, dan tapi you pun dah profit sebenarnya, dan you nampak dia macam tak berapa nak kuat nak naik lagi, dan glove pun semakin, time tu semakin lemah. Okay, obviously benda tu akan memberi impact kat dia lah, sebab dia naik pun maybe sebab glove. Benda tu you kena take into account. Okay, right. So saya dah nampak macam tu, saya jual sikit, saya tak jual semua, sebab maybe dia pergi sampai 107 je dan dia berjaya close lagi 107, maybe dia boleh naik balik. So saya jual half sahaja. Okay, tapi dalam keadaan ni bila dia tak berjaya, saya nampak dia terus. Okay, saya jual 109 dan trading plan saya time ni saya buat trailing stop. Okay, benda ni lah teknik yang kita pakai untuk benda ni lah teknik yang kita pakai untuk untung pesan yang tinggi. You buat trailing stop. Takkanlah you dah dekat sini, right? You let's say you dekat sini dah, kan? Stop loss you tadi dekat sini kan, RM1, let's say bawah 101 kan? Takkanlah you dah kat sini, you tahu stop loss you kat sini. Betul? Macam mana you nak selamatkan profit you tarik you punya support. Dia naik lagi, tarik punya support. Tarik support. Okay, itu kita panggil trailing stop. Right? Jadi dalam keadaan ni saya punya trailing stop dekat 107. Saya dah jual sikit 109. Obviously saya akan hold lah sampai sini lah. Atas ni RM1.2 ke, right? Tapi dia break 107 dan saya jual lah saya punya semua position saya. So average saya dapat dekat 1085. Kalau you guys tengok kat dalam group Telegram, kepada yang tanya macam mana boleh 1085, mana boleh jual 85 kan? Sebab saya jual sikit dia jadilah macam tu. Okay, jadi saya rasa saya dah very clear dah on macam mana saya buat trading plan saya dalam masing. Okay, insyaAllah kita akan buat lagi video-video macam ni, right? Okay, setiap kali saya untung insyaAllah saya akan buat, right? Kadang ada juga, actually ada juga sama-sama yang saya untung, tapi saya tak berminat sangat lah nak share. Okay, right. Jadi guys, kepada yang nak join saya cakap, okay, just contact nombor di bawah, ada link nombor di bawah. Okay guys, thanks for watching. Kalau belum sub lagi, please sub to this channel guys. I'll see you in the next video. Bye.